Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penonton, ramai juga sebenarnya, telah forward kepada saya sebuah video di mana Maulana Lutfi Muharram berbicara tentang bilangan rakaat solat tarawih di sisi para ulama empat mazhab. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sambil itu jemput nikmati pemandangan matahari turun atau sunset. Bukan di mana-mana tapi dari atas rumah saya. Yang ini saya menggunakan drone terbang tinggi untuk mengambil rakaman matahari turun. Apakah solusi bagi makmum yang solat tarawih di belakang imam yang buat 8? Adakah selepas rakaat ke-8 dia perlu keluar jemaah dan pergi ke masjid yang buat 20 rakaat? Dia sembahyang tarawih ni dalam mazhab Syafi'i satu je nombor 20, tak ada 8. Dalam mazhab Maliki 20, dalam mazhab Hanafi 20, dalam mazhab Hambali pun 20. Jadi 8 ni dia bukan mazhab Syafi'i, dia bukan mazhab Hanafi, dia bukan mazhab Maliki, dia bukan mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kalau orang tu dia sembahyang 8, maknanya dia sembahyang tarawih tak cukup rakaat. Tak cukup. Dia tak sempurna. Sempurna 20. Kalau buat 8 ke, buat 10 ke, buat 12 ke, kita panggil semayang tak cukup rakaat. Dapat pahala, dapat pahala. Dia semayang 8, dapatlah pahala 8. Dia semayang 10, dapatlah pahala 10. Tapi semayang tarawih yang sempurna adalah 20 rakaat. Jadi sepatutnya kita upgrade, khususnya masjid-masjid di setengah negeri, dia memang ada arahan tak boleh semayang 8. Jadi pihak masjid khususnya, dia jangan downgrade, kena upgrade. Jangan kerana kecenderungan AJK ke kecenderungan pengerusi kita telah mangsakan jemaah. Jemaah nak sembahyang 20, kita yang rasa ada orang tak larat. Jadi sebenarnya kita buat 20. Siapa yang nak sembahyang 8 dia pergi. Bukan kita fikir oh ada orang tua so kita buatlah 8. Ini dipanggil kita meraihkan orang yang sembahyang 8. Kenapa tak nak meraihkan orang yang sembahyang 20? Siapa yang lebih utama diraihkan? Orang yang nak sembahyang 20 ke orang yang nak sembahyang 8 kena diraihkan? Raihkan orang yang nak sembahyang 20. So masjid kita sediakan sembahyang 20. Siapa nak sembahyang 8, lepas 8 dia pergi. Jangan kerana nak meraihkan orang sembahyang 8, selama ni kita sembahyang 20 kita pergi korbankan nak raihkan mulut-mulut orang yang nak sembahyang 8. So kalau kita nak sembahyang 8, kita jangan jadikan masjid kita sembahyang 8, kita buat secara infradi. Okey, so kalaulah memang tempat kita tu jenis sembahyang 8, kita sembahyang, kemudian kita jangan sembahyang witir lagi, kita tambah sendiri ke ataupun ada geng lain ke, yang akan cukupkan sembahyang itu menjadi 12 rakaat lagi, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 20 rakaat. Dia sepatutnya bulan puasa ni bulan tambah ibadat. Bulan kita tak berkira-kira dalam ibadat. So cara untuk kita memotivasi diri kita untuk sembahyang lebih, baca Quran lebih. Sebab antara amalan yang disunatkan dalam bulan Ramadan ni, kita dengar bacaan Quran 30 juzuk dalam sembahyang tarawih. Jadi orang yang dia faham fadilat ni, dia akan cari mana masjid yang sembahyang 30 juzuk dalam sembahyang tarawih. Dia akan pergi walaupun jauh. Dia akan pergi. Sebab itu antara amalan yang disunatkan. Dalam bulan Ramadan ni, saya nak dengar bacaan 30 juzuk dalam sembahyang. So masjid saya tak ada, saya pergi masjid lain. Kalau orang yang dia faham fadilat tu, dia akan cari masjid yang sembahyang 30 juzuk dalam sembahyang tarawih. Ini berlumba-lumba. Tapi kalau dulu kita buat 30 juzuk, dia bilang kita downgrade. Tak buat 30. Dulu buat 20, masjid kita downgrade lagi, pergi buat 8. Itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa tambah nilai. Sepatutnya kita menambah nilai, memberi semangat. Orang yang tak mampu, dia diberi rukhsah, tapi kita kekalkan standard di tempat kita supaya ia kekal. Walaupun ia akan sembahyang sampai 20 tu 5 orang, raihkan 5 orang tu. Jangan raihkan orang yang nak sembahyang 8. 5 orang tu dia nak cari masjid mana pula? So kita sediakan masjid, sediakan perkhidmatan sembahyang 20. Sebab kalau kita sembahyang 20, sembahyang 8 boleh dibuat.
Tapi kalau sembahyang 8 dah tak ada, dah tidak ada 20. Okey? Baiklah, kita sama-sama telah menontonnya. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Baik, pertama, Maulana menyebut bahawa mazhab Asy-Syafi'i solat tarawih ini 20 rakaat. Demikian juga mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Okey, benarkah sedemikian itu? Ayuh kita semak ya. Jadi rujukan yang saya bawa untuk menyemak perkara ini ialah sebagaimana ditangkap layar, iaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mawsu'ah ni ensiklopedia hukum-hukum fiqh yang disusun oleh sejumlah para ulama dan ia diterbitkan di Kuwait ya. Maka rujukan saya ialah jilid 27 muka surat 141 ya. Ayuh sama-sama kita baca. Fazahaba jumhurul fuqaha, maka jumhur maksudnya di sini majoriti para ahli fiqh telah berpandangan ya, minal hanafiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilati wa ba'dil malikiyyati ila anna at-tarawiha 20 rakaatan. Okey, maka jumhur para ahli fiqh telah pun berpendapat, yakni mereka yang dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebahagian mazhab Maliki, bahawasanya solat tarawih ini 20 rakaat. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Maulana. Di sini disebut ba'da Malikiyah sebab sebahagian lagi daripada mazhab Maliki berpendapat 36 rakaat ya. Baik, apakah dalil jumhur untuk mengatakan ia 20 rakaat? Ayuh kita sambung baca. 5 rawahu Malik an Yazid bin Ruman wal Baihaqi an As-Sa'id bin Yazid min qiyamin nasi fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala. Yang ini berdasarkan, dalilnya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Yazid bin Ruman dan juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada As-Sa'id bin Yazid pada tentang solat malam orang ramai pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi 20 rakaatan. Yang ini mereka semua solat 20 rakaat. Wa jama'a Umarun nasa ala hazal adadi minar rakaati jama'an mustamiran. Dan Umar bin Al-Khattab telah menghimpun orang ramai atas bilangan ini, yang ini 20 rakaat, dan mereka ni solat berjamaah secara berterusan. Jadi inilah dalilnya ya. Qala Al-Kasani, berkata Imam Al-Kasani. Imam Al-Kasani ni imam besar dalam mazhab Hanafi, wafat tahun 587 Hijrah. Ya, wafat tahun 587 Hijrah. Dalam kitabnya ada dalam nota kaki itu yang berjudul Bada'i Asy-Syana'i fi Tartib Asy-Syara'i. Sedikit kisah menarik Imam Al-Kasani ni. Beliau menikahi anak perempuan tok gurunya. Okey, anak perempuan tok gurunya, anak perempuannya tu bernama Fatimah. Dan mas kahwin atau mahar bagi pernikahannya itu ialah kitab ini. Kitab ini sebenarnya dia mensyarahkan kitab asal yang ditulis oleh tok gurunya itu ataupun gurunya itulah. Okey, dan Fatimah ni sendiri walaupun seorang muslimat, seorang perempuan, adalah juga seorang yang faqih dan seorang yang berilmu dalam perkara-perkara fiqh. Maka diriwayatkan bahawa Imam Al-Kasani ini apabila hendak berbincang sesuatu isu, lazim berbincang dengan isterinya, dan isterinya juga Fatimah banyak kali juga membetulkan beliau, menegur beliau jika ada apa-apa kesalahan dalam perkara yang beliau sampaikan atau yang beliau tulis ya. Itu sedikit biografi ringkas Imam Al-Kasani. Baik, apa kata Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i Asy-Syana'i ini? Okey, jama'a Umaru ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab telah menghimpun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan di belakang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam ya. Fa shalla bihim 20 rakaatan. Lalu mereka ni solat di belakang Ubay sebanyak 20 rakaat. Walam yunkir alaihi ahadun fayakunu ijma'an minhum ala zalika. Dan tidak seorang pun daripada para sahabat itu yang mengingkarinya.
maka ini telah menjadi satu ijma', satu kesepakatan di kalangan mereka dalam hal ini. Okey, disebut sebagai ijma' sukuti. Jadi ini dalil yang digunakan oleh jumhur para ulama bagi mengatakan solat tarawih ini 20 rakaat. Maka betul lah apa yang dikatakan oleh Maulana. Seterusnya Maulana juga berkata 8 rakaat, bukan mazhab yang 4. Betul juga, sebab kita telah baca di sini bahawa kesemua 4 mazhab tidak berpendapat 8 rakaat itu sebagai bilangan rakaat solat tarawih. Demikian juga para ulama pada zaman salafus soleh, mereka juga tidak berpendapat bahawa 8 rakaat itu adalah bilangan bagi solat tarawih, ya. Okey, saya bawa rujukan seterusnya. Ini sebagai catatan tambahan lah, ya. Okey, kalau kita nak mengetahui pendapat ataupun amalan para ulama zaman salafus soleh, antara rujukan yang lazim saya bawa, yang saya kemukakan ialah daripada Sunan At-Tirmizi. Sebab Imam At-Tirmizi ini wafat tahun 297 Hijrah, dan beliau ini dalam kitab sunannya apabila mengemukakan sesuatu hadis, lazimnya akan mengemukakan pendapat, pengamalan dan bagaimana praktik ataupun kefahaman para ulama dari kalangan salafus soleh terhadap hadis tersebut. Baik, kalau kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 806 mengikut edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, okey, sebagaimana tangkap layar, setelah mengemukakan hadis nombor 806, beliau mengemukakan penjelasan tentang perbezaan pendapat bilangan rakaat di kalangan para salafus soleh. Ayuh sama-sama kita baca, ya. Okey, waqtalafa ahlul ilmi fi qiyami ramadana, dan para ahli ilmu telah berbeza pendapat tentang qiyam Ramadan. Solat tarawih ni nama asalnya qiyam Ramadan. Okey, di kemudian hari tak tahu secara pasti bilakah nama tu bertukar menjadi solat tarawih, tetapi asalnya zaman Rasulullah, zaman salafus soleh, ia disebut sebagai qiyam Ramadan. Ada yang berpendapat kemudian baru ditukar ataupun berevolusi menjadi solat tarawih. Solat tarawih ini bermaksud rehat sebentar di antara solat-solat tersebut. Pada zaman salafus soleh, ia disebut sebagai qiyam Ramadan. Jadi bila kita baca di sini qiyam Ramadan, kita tahu beliau sedang berbicarakan tentang solat tarawih. Okey? Waqtalafa ahlul ilmi fi qiyami ramadana fara'a ba'duhum an yusalliya 41 raka'atan ma'al witir. Telah pun berselisih para ulama tentang qiyam Ramadan. Maka sebahagian daripada mereka berpandangan bahawasanya solat Ramadan ini 41 rakaat bersama witir. Wa huwa qaulu ahlil madinati wal amalu ala haza indahum bil Madinah. Dan ini adalah pendapat warga Madinah dan mereka mengamalkannya di Madinah, ya. Wa aksaru ahlil ilmi, sementara kebanyakan, jadi jumhur, ya, sementara kebanyakan ahli ilmu ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan. Okey, dan kebanyakan para ahli ilmu berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan daripada Umar dan Ali bin Abi Talib, dan selain mereka berdua dari kalangan para sahabat Nabi SAW, rakaatnya ialah 20, ya, 20 rakaatan. Wa huwa qaulu As-Sauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i, dan inilah juga pendapat Imam Sufyan As-Sauri, Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan juga Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, wa hakaza adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Dan inilah yang aku dapati di bandar kami, di kota kami, yang ini Mekah, yang ini mereka solat 20 rakaat. Jadi Imam Asy-Syafi'i cerita di zaman dia di Mekah mereka solat 20 rakaat. Wa qala Ahmad, berkata pula Imam Ahmad bin Hanbal, ruwiya fi haza alwanun wa lam yuqda fihi bi syai'in. Telah diriwayatkan dalam topik ini, dalam isu ini, yang ini berkaitan bilangan rakaat, banyak pendapat dan beliau tidaklah memutuskan manakah pendapat itu untuk menjadi pengangannya, untuk menjadi mazhabnya, ya. Jadi
Dalam kata lain, beliau membiarkannya terbuka. Wa qala Ishaq, dan berkata pula Ishaq. Ishaq di sini ialah Ishaq bin Rahuyah, atau cara lain sebut Ishaq bin Rahawih, guru kepada para imam hadis pada zaman itu, wafat tahun 238 Hijrah. Guru kepada Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi dan ramai lagi ya. Okey, wa qala Ishaq bal nakhtaru ihda wa arba'ina rakaatan ala ma rubiya an Ubay bin Ka'ab. Bahkan kami memilih 41 rakaat berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi daripada Ubay bin Ka'ab ni ada riwayat sebut 20, ada riwayat sebut 41 rakaat. Wa ikhtara Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq as-salata ma'al imami fi syahri Ramadan. Okey, dan tiga orang imam ni, iaitu Abdullah ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah, bahawa solat tarawih ni bersama imam, bererti ia dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Waqtara asy-Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i pula memilih an yusalliya ar-rajulu wahdahu iza kana qari'an, bahawasanya seseorang itu solat secara bersendirian jika dia seorang qari, maknanya seorang yang mahir membaca Al-Quran. Sendiri maknanya seorang di rumah. Dalam video saya sebelum ini telah saya jelaskan bahawa solat sunat ini lebih afdal di rumah. Cuma bagi solat tarawih ni macam mana? Jadi ada yang berpandangan ia lebih afdal secara berjamaah di masjid atau surau, ada yang berpandangan secara bersendirian. Jadi di sini Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah berpendapat ianya adalah bersama imam, iaitu solat berjamaah. Imam Asy-Syafi'i pula, kalau seseorang itu tidak pandai, tidak banyak hafalannya, tak pandai baca ke, maka dia solat berjamaah. Kalau dia seorang qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia solat secara bersendirian. Jadi demikian nukilan daripada para imam, para tokoh, para sahabat pada zaman salafus soleh. Baik, sekarang ni mana pula datang 8 rakaat tu? 8 campur 3. Jadi 11 kan? Sebab daripada riwayat-riwayat yang dikemukakan, daripada pandangan-pandangan para ulama, daripada tadi kita Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, daripada Sunnah At-Tirmizi yang menerangkan pendapat para ulama salafus soleh, tak ada pula 8 campur 3 kan. Jadi mana marinya 8 rakaat itu? 8 rakaat itu ada dalilnya. Dan ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ia adalah hadis yang muttafaqun alaihi. Ayo sama-sama kita baca. Tangkap layar seterusnya daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis nombor 2013. Baik. Daripada Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan, bagaimanakah kebiasaan kaifiat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan? Faqalat, maka Aisyah menjawab, ma kana yazidu fi Ramadana wala fi ghairiha ala 11 rakaatan. Tidaklah pernah baginda sallallahu alaihi wasallam menambah dalam bulan Ramadan maupun pada bulan selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Maknanya baik Ramadan ataupun selain Ramadan, baginda tidaklah menambah solat malamnya itu melebihi 11 rakaat. Kemudian Aisyah menerangkan lagi, yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Baginda solat 4 rakaat, maka janganlah engkau bertanya tentang betapa baiknya dan betapa panjangnya solat baginda. Summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi, maka janganlah engkau bertanya tentang betapa baiknya dan betapa panjangnya solat baginda. Summa yusalli salasan. Kemudian baginda solat 3 rakaat. 3 ni witir lah. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan solat witir? Qala, baginda menjawab, ya Aisyah,
inna ainayya tanamani wala inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata aku tidur sementara hati aku tidak tidur. Berarti setelah solat 4 rakaat, baginda rehat sebentar, menutup mata, tapi tidaklah tidur lena. Mata sekadar tidur tetapi hati tetap berjaga. Jadi ini dalilnya bagi solat tarawih 8 rakaat. Baik. Okey, so kalau malam Ramadan disebut sebagai solat tarawih, kalau malam di selain bulan Ramadan disebut sebagai solat malam ataupun qiyamul lail lah, maka baginda melaksanakan 8 campur 3. Dalam sebahagian riwayat ada menyebut 13. 13 tu mengambil kira 2 rakaat selepas Isyak, 2 rakaat ba'dah Isyak ya. Jadi 2 campur 8 campur 3 menjadilah ia 13. Baik. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Tetapi kita hendaklah mengambil maklum bahawa para ulama, mereka tahu hadis ni, tetapi mereka tidak memandang ia sebagai membatasi jumlah bilangan rakaat itu. Okay, they do not consider it as limiting. Sebab tu tadi saya bawa pandangan daripada jumhur ulama 4 mazhab, pandangan daripada kalangan para ulama salafus soleh juga, bahawa mereka tidak pun berpandangan bahawa solat tarawih ataupun qiyam Ramadan ini adalah 8 rakaat ya. Jadi bagi para sahabat, para penonton yang memilih untuk melaksanakan solat tarawih 8 rakaat, dipersilakan, anda ada dalil, tetapi jangan pula mengkritik ataupun membidaahkan pendapat lain yang berkata 20 rakaat. Okey, sebab macam saya telah pun tunjukkan tadi bahawa para ulama baik pada zaman salafus soleh mahupun selepas mereka, tidak ada pun yang berpandangan ia adalah terbatas, terhad kepada 8 campur 3 sahaja ya. Jadi ini sebagai nota tambahan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sedikit lagi nota tambahan. Hendaklah diketahui bahawa para ulama dalam isu bilangan rakaat solat tarawih, mereka terbahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah mereka yang berpendapat bahawa solat tarawih ini ada bilangan rakaatnya. Macam tadi kita bacakan, ada yang kata 20, ada yang kata 41, ataupun berdasarkan zahir hadis Aisyah ini, ada yang kata 8. Jadi memang di kalangan ulama ada yang berpandangan bilangan rakaat solat tarawih ini ada penentuannya, ada kiraannya. Yang ini jumhur berpendapat 20 kan. Okey, ini pendapat yang pertama dan pendapat jumhur dan pendapat majoriti. Okey, ada pendapat minoriti. Okey, pendapat minoriti ini dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa. Sila rujuk jilid 22, muka surat 272. Saya ringkaskan saja. Setelah beliau mengemukakan semua riwayat-riwayat yang ada dalam isu, dalam topik bilangan rakaat solat tarawih ini, beliau menerangkan bahawa dalam isu ataupun dalam topik bilangan rakaat solat tarawih ini tidak ada penentuannya, sehingga seseorang itu boleh saja melaksanakan apa bilangan rakaat yang dikehendakinya. Yang penting ialah seseorang itu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan bilangan rakaat yang dia sendiri selesa, yang dia sendiri dapat melaksanakan solat dengan tenang, dapat membaca Al-Quran dengan senang, baik dia sebagai solat secara bersendirian, baik dia sebagai makmum ataupun sebagai imam. Tak ada bilangan yang tertentu. Okey, jadi ini pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan pandangan yang minoriti. Majoriti macam saya kata tadi ada bilangannya dan majoriti menyebut bilangannya adalah 20. Ini minoriti yang sangat minoriti, tapi kalau kita mengkaji pandangan beliau itu, saya sendirilah pada pengkajian saya memilih pandangan beliau bahawa jika dihimpun semua riwayat yang ada, yang dihimpun semua pendapat yang ada, sebenarnya tak ada pun satu dalil khusus, dalil yang kita kata qat'i untuk mengatakan solat tarawih ini ada bilangan rakaat yang tertentu. Jadi beliau menerangkan bahawa seseorang itu boleh saja berbeza-beza dalam melaksanakannya. Ya, bahkan di muka surat 272 tu ini edisi Maktabah Samilah lah.
jilid 22 muka surat 272 itu di bawah sekali, beliau juga mengkritik orang yang mengatakan solat tarawih itu terbatas kepada 8 campur 3 rakaat sahaja, ya. Jadi ini sebagai nota tambahan antara pandangan majoriti dan juga pandangan minoriti. Okey, sebab tu kalau kita tengok sekarang ini macam di Masjidil Haram dan juga di Madinah, mereka melaksanakan solat tarawih 10 rakaat. Kan 10 rakaat ni mana mari pula? Dia mengisyaratkan mereka ni mengambil pandangan Imam Ibn Taymiyah. Boleh saja berapa rakaat. Tak, sebelum ni mereka buat 20 kan. Sekarang mereka buat 10. Demikian juga dalam salah satu video saya sebelum ini, apabila saya react ataupun saya tanya soalan kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang mereka sendiri menganjurkan solat tarawih sebanyak 10 rakaat. Saya tanya antara tu ikut pandangan mana? Saya tidak membida'ahkan 10 tu. Cuma saya tanya ambil dari mana? Sebab macam mengisyaratkan takkan ambil daripada Ibn Taymiyah pula kot. Sebab Jabatan Mufti selalu memberi penekanan kita kenalah ikut 20 rakaat. Kenalah ikut mazhab Syafi'i kan? Maaf. Jabatan Mufti selalu menekankan kita kenalah ikut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i 20 rakaat. Mana bagi 10 rakaat tu? Kan takkan ambil pandangan Ibn Taymiyah pula. Takkan ambil pandangan para ulama di Saudi yang lazim dituduh sebagai Wahabi. Takkan ambil pendapat mereka pula kan. Jadi kalau nak ikut 10, mengikut pandangan Ibn Taymiyah, boleh saja ya. Sebab beliau sendiri telah menerangkan bahawa rakaat bagi solat tarawih ini tidak ada penentuannya. Jadi boleh saja adjust, boleh saja variable mengikut kesesuaian seseorang itu. Dia nak banyak rakaat ke, dia nak berdiri lama dan baca ayat Quran yang banyak ke. Jadi boleh pelbagai di situ ya. Okey, baik. Seterusnya yang dikatakan oleh Maulana ialah dalam mazhab Asy-Syafi'i 20 rakaat sahaja ya. Dan siapa yang solat kurang daripada 20, solatnya itu tak sempurna, tetapi dapat pahala mengikut kadar ataupun bilangan rakaat yang beliau laksanakan. Baik, ini adalah pandangan yang bagus sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya ada dua pandangan tentang mereka yang solat tarawih dengan bilangan rakaat yang selain 20. Okey, saya ulangi ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, solat tarawih itu 20 rakaat. Lalu bagaimana pula dengan keadaan seseorang yang melaksanakan solat tarawih dengan bilangan selain 20, baik kurang ataupun lebih. Jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana bahawa solatnya tu tak dikira sempurna, tapi dia masih mendapat pahala di atas bilangan rakaat yang dia melaksanakannya. Okey, ini pandangan yang ni. Pandangan yang kedua ialah solat tarawih itu 20 rakaat sahaja. Sesiapa yang melaksanakan bilangan yang lain daripada 20, dia tidak dikira bertarawih. Sebaliknya, dia dikira melaksanakan solat sunat mutlak sahaja. Okey, serius tu. Okey, saya ulangi. Sesiapa pandangan kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah sesiapa yang solat pada malam Ramadan dengan bilangan selain 20, dia tidak dikira solat tarawih. Dia dikira hanya melaksanakan solat sunat mutlak sahaja. Okey? Baik, bagi pandangan yang kedua ini, ia telah dikritik oleh Ustaz Abdul Qadir bin Sahak di laman web beliau ya. Sebagaimana yang saya tangkap layar di sini, sah. Beliau menerangkan bahawa sebenarnya sah solat tarawih kurang dari 20 rakaat dan ia merupakan pandangan muktamad di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Okey. Jadi beliau mengkritik pandangan yang kedua itu. Jadi pandangan yang pertama yang sebenarnya lebih baik, yang ini memang dalam mazhab Asy-Syafi'i solat tarawih itu 20 rakaat, namun bagi sesiapa yang melaksanakan dalam jumlah bilangan rakaat yang kurang, dia kira masih bertarawih tapi dia mendapat pahala pada kadar bilangan rakaat yang disampaikan, dalam bilangan rakaat yang diamalkan, yang didirikan olehnya ya. Okey, baik. Seterusnya Maulana berkata, pihak masjid patut upgrade. Okey, laksanakan 20 rakaat supaya dapat raikan jemaah yang nak solat 8 dan juga 20. Baik, yang ini saya setuju. Setakat ni saya macam setuju dengan semua apa yang disampaikan oleh Maulana. Ya. Para penonton yang dirahmati Allah, video react bukan semata-mata nak memperbetulkan apa yang salah. Kalau yang betul, kita kenalah kata betul. Memandangkan agak ramai yang minta saya react kepada video Maulana, saya pun react.
Dan dalam rangka saya react, bila apa yang beliau sampaikan betul, saya kata betul. Takkan saya nak pusing pula kan? Okey. Jadi dalam hal ini pun betul. Sebab kita di Malaysia, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat, maka laksanakanlah 20 rakaat. Dan bila dilaksanakan 20 rakaat itu, dapat meraihkan sekaligus mereka yang ingin solat 8 rakaat dan mereka yang ingin solat 20 rakaat. Sebab kalau dilaksanakan 8 rakaat sahaja, mereka yang ingin solat 20 rakaat kena pergi cari-cari pula masjid atau surau mana yang melaksanakan 20 rakaat itu, ya. Baik, poin yang kelima yang Maulana sampaikan ialah antara, saya nukil kata-kata beliau, antara amalan yang disunatkan dalam bulan Ramadan, ialah mendengar bacaan Al-Quran 30 juzuk dalam solat tarawih. Saya ulangi, antara amalan yang disunatkan dalam bulan Ramadan ialah mendengar bacaan Al-Quran 30 juzuk dalam solat tarawih. Yang ini saya nak kena tanya dalil. Nak kena tanya dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada dalil yang untuk diistimbatkan, untuk dikatakan hukum sunat untuk khatam 30 rakaat, untuk khatam 30 juzuk Al-Quran dalam solat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Para penonton yang dirahmati Allah, menjadi kebiasaan kita di Malaysia, di kebanyakan masjid dan surau, mereka target ataupun mereka memang merancang untuk khatam Al-Quran dalam solat tarawih itu. Bahkan ada yang plan untuk khatam awal sikit, yang ini pada malam yang ke-27 kan. Okey, pernah terfikir tak? Ada dalil ke ni? Ada ke dalil? Dan sekarang Maulana kata sunat. Jadi saya nak kena tanya, ada dalil ke untuk berkata sunat khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan untuk solat tarawih itu? Okey. Kalau Al-Quran tak ada, sunnah tak ada, mungkin dalil-dalil lain ke, daripada ijma' ke, daripada qiyas ke, ataupun apa-apa dalil lain. Sebab untuk berkata sunat, kita perlu ada dalil di sebaliknya. Jadi mungkin dalam sesi rakaman tadi yang kita tonton tu Maulana tak sempat menjelaskan dalilnya. Jadi mungkin di kalangan para penonton ada yang tahu dalilnya, boleh kongsi di ruangan komen. Atau seandainya Maulana menonton video ini dalam mana-mana peluang yang lain, beliau boleh menjelaskannya dalil bagi mengatakan sunat untuk kita mendengar 30 juzuk Al-Quran dalam solat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Ataupun kalau nak kata lain pun, benarkah sunat hukumnya? Sebab kalau nak kata sunat ni, hukum syariat ni mesti kena ada dalil kan? Benarkah sunat hukumnya bagi imam solat tarawih untuk khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan? Atau mungkin sikit awal, 27 Ramadan dia orang khatam kan? Sebab 28, 29 orang dah fikir nak balik kampung dah. Okey. Di sini para penonton jangan pula salah faham. Saya bukan nak kata jangan baca Al-Quran. Kita maklum dalam bulan Ramadan memang dianjurkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang saya tanya di sini ialah untuk berkata sunat bagi imam solat tarawih khatam 30 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu tu yang saya nak dalilnya. Okay? Sebab perkara ni menjadi sesuatu yang perlu kita fikirkan juga. Sebab kadang-kadang kita ni, sebahagian kita ni terlalu menekankan kuantiti dan bukannya kualiti. Asalkan dapat 20 rakaat. Asalkan dapat dalam satu malam tu khatam 1 juzuk. Itu adalah kuantiti. Tapi kualiti, bacaan imam tu macam mana? Kadang imam tu sampai baca kena laju, tajwidnya macam mana, tartilnya macam mana, sedap tak sedap bacaan. Asalkan habis 1 juzuk satu malam tu kan. Sebab kita sepatutnya menekankan kualiti bacaan yang indah, kita pun yang menjadi makmum dengar pun seronok, kita pun dapat menghayati bacaan kan. Itu yang kita nak. Kita tak mahu sekadar dapat khatam satu malam 1 juzuk, satu malam 1 juzuk, tapi baca punyalah laju, punyalah dengar pun tak best, macam dan sebagainya lah. Jadi bezakan antara kualiti dan kuantiti, yang manakah yang kita nak. Okey, sebab kalau ada dalil nak kata sunat pun, okey, dan bacalah dengan indah, dengan bacaan yang tartil, yang kita pun seronok mendengar bacaan tersebut, bukannya menjadi sesuatu yang tak seronok didengar lah. Okey, baik. Jadi sesiapa yang tahu dalil, minta kongsikan. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan nak kata jangan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bukan saya kata, sebab nanti ada orang komen nanti, ni nak suruh orang tengok Netflix, drama Korea ni, bukan nak suruh orang baca Quran. Oh tidak.
Saya maklum bahawa kita memang dianjurkan memperbanyakkan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Cuma yang saya tanya, apakah di sana ada dalil untuk berkata sunat khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan dalam solat tarawih? Okey, baik. Okey, itu beberapa ulasan saya lah. Baik, sekarang ni saya maklum bahawa adanya masjid, adanya surau yang buat solat tarawih 8 rakaat campur 3 witir untuk memudahkan makmum. Dan mereka mahu, dan mereka juga tahu bahawa makmum ingin agar dapat pahala solat bersama imam sehingga akhir, kerana dengan itu dapat memperolehi pahala solat sepanjang malam. Okey, sebab kalau buat 20 campur 3, mungkin sebahagian makmum khasnya yang bekerja di on weekdays kan, Isnin sampai Jumaat, atau di negeri lain Ahad sampai Khamis, dah letih kerja, balik rumah, buka puasa semua dah letih, nak solat 20 campur 3 sebagai makmum mungkin meletihkan. Anak-anak pula mungkin nak kena siapkan kerja rumah ke, besok nak ada sekolah ke apa ke. Jadi sebahagian masjid dan surau mempermudahkan agar solat itu 8 campur 3 agar mereka mendapat pahala solat sepanjang malam. Kerana di sini ada hadisnya. Hadis yang sama saya baca tadi, yang ini Sunan At-Tirmizi. Hadis nombor 806 ya. Kalau kita rujuk dalam tangkap layar ini, kita baca daripada yang saya select warna biru tu, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya sesiapa yang solat bersama imam sehingga selesai, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Jadi ini yang pihak masjid, yang pihak surau ingin berikan kepada para jemaah mereka dengan melaksanakan solat dalam bilangan 8 campur 3 rakaat. Okey, sekarang tadi saya katakan saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Maulana bahawa masjid dan surau patutnya melaksanakan solat tarawih 20 rakaat campur 3 witir untuk meraihkan yang nak solat 8 dan juga yang nak solat 20 rakaat. Okey, jadi yang nak solat 8 rakaat tu macam mana mereka nak meraih keutamaan yang disebut oleh hadis ini? Yang ini supaya dapat pahala sepanjang malam. Saya kata jangan risau. Kalau pun tak dapat solat bersama imam sehingga akhir solat tarawih itu, sehingga akhir bersama dengan solat witir, tak mengapa. Sebab apabila anda solat isyak berjamaah di masjid atau surau dan anda solat subuh berjamaah di masjid dan surau, anda juga akan mendapat pahala yang sama. Ini berlaku baik di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 656, sebagaimana tangkap layar ini. Hadis itu di bawah sekali. Okay, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Sesiapa yang solat isyak dalam jemaah, yang ini solat berjamaah dan solat jemaah pada zaman Nabi, yang dimasukkan ialah masjid dan surau, bukan di rumah sendiri ya. Alright, sesiapa yang solat isyak berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti solat separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti solat sepanjang malam. Jadi walaupun solat tarawih itu anda tak dapat nak solat penuh bersama dengan imam, kerana imam buat 20, anda pula 8 tu dah macam dah letih sangat, tak apa. Balik, rehat dan besok pagi pergi solat subuh berjamaah, isyak berjamaah, subuh berjamaah, anda juga akan mendapat pahala solat sepanjang malam. Jadi untuk mendapat pahala solat sepanjang malam, tak semestinya kena ikut imam dari awal sehingga akhir. Kalau dapat ikut, sudah tentu itu yang terbaik. Namun jika anda keletihan, ada sesuatu halangan, ada kerja, nak tengok anak-anak buat homework di rumah ke apa ke kan, jadi anda ada pilihan, yang ini solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Baik, demikianlah ulasan dari saya. Sedikit poin sebagai kesimpulan. Jadi perkara-perkara yang disampaikan oleh Maulana adalah betul. Itu memang pandangan jumhur 4 mazhab ya.
Dan sebagaimana saya kata, video react bukan sekadar nak membetulkan apa yang salah, tapi apa yang betul juga betul. Dan saya kemukakan bukti-buktinya sekali. Sebab kalau kita tonton video tu, saya rasa Maulana ditanya. Jadi mungkin beliau tak sempat untuk mengemukakan segala dalil, hujah dan sebagainya. Tak apalah, saya kemukakan daripada Maktabah Syamilah. Cuma yang tentang sunat untuk khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ni dalam setiap solat tarawih, bukan setiap solat tarawih, untuk, maaf, saya ulangi balik ya. Apabila dikatakan sunat khatam Al-Quran dalam solat tarawih sebulan itu, yang itu tu yang kita perlukan dalil ya. Sebab dalam hal ini bagi saya yang penting ialah kualiti dan bukannya kuantiti. Dan kesimpulan yang ketiga, baik dalam hal rakaat ataupun bacaan surah-surah, bacaan Al-Quran selepas Al-Fatihah, yang penting ialah kualiti solat tarawih itu sendiri dan bukannya kuantiti. Apa guna kalau dapat 20 rakaat tetapi kita seperti terkejar-kejar, tomak ninahnya pun nyawa-nyawa ikan, dan macam you don't enjoy pray. You got 20, anda dapat 20 campur 3, tapi tak dapat merasai kemanisan, keindahan solat tarawih itu. Tak dapat merasai kemanisan, keindahan bacaan Al-Quran itu. Jadi kita nak kualiti atau kuantiti ya. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.